atau atas keranda, tak kisah. Yang penting bila dah masuk dalam tanah, mestilah orang yang nak tutup tanah tadi, yang nak tutup tanah, nak rapatkan tanah-tanah, memijak-mijak keranda. Bila pijak-pijak keranda, maknanya apakah hairnya tuan-tuan kata orang Perak ya? Bila pijak-pijak keranda ni, dalam tu Quran. Jadi sudah tercemar kesucian Al-Quranul Karim kita. Yang kesucian Al-Quranul Karim ini sedang diperdengarkan, sedang diperlagukan, sedang dipertandingkan, sedang dipermusabakahkan di MTC Melaka. Anda baru balik daripada Melaka, tuan-tuan. Rugi benar. Bukan di situ tempat Quran. Quran tempatnya kita baca di rumah, ya. Kita baca waktu hayat kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengaji Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu Quran penting. Rakan-rakan saya tahu cendekiawan dan bergaul dengan Quran. Tapi anak-anak bagaimana? Kita mulakan dengan abata sajaha khadadha razasa shasada taza'a ghafaqa kalamana wa aya. Naik sikit. Wahidun satu ithnani dua hajarun batu hissanun kuda thalathatun arba'atun jubnun. Abu ingat nak ayat 5 tadi. Jubnun mentega syur'atun cepat. Mudah-mudahan cepat menangkap anak-anak kita. Naik tinggi sikit, barulah mereka nanti boleh masuk akademi Quran. Contoh kan, mengaji sedap, dengar sejuk dalam mata hati kita, tengok anak-anak kita di atas astaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mak di rumah, Allah, sejuk mata hati tengok anak aku, perut aku sejuk ngandung. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pula mengalir liur. Sedih. Tak dapat aku ngaji Quran molek pun jadilah. Dia kata anak aku jadi turun ke anak, dia kata. Jadi maknanya tuan-tuan, kita nak begitu. Tidaklah sekadar kita menangisi anak-anak kita bila kalah dalam akademi Fantasia, menarik beg turun ke bawah pentas, masuk ke Toyota Innova, ketika itu kita mengalirkan air mata. Sekurang-kurangnya biarlah ada hiburan alternatif Islam yang baik. Contoh tadi kita katakan bahawa macam Quran, kita boleh ajar anak macam-macam. Tak kira lah orang Kedah cara Kedah, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, I U cara Kedah. Cara Perak, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, I U. Cara Negeri, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U. Depan pun depan lah. Itu Negeri 9. Kalau Jawa lain sikit. Kalau Jawa lagi standard Jawa. Dia kata apa? Ustaz, saya mengajar anak saya lain sikit. Ustaz, boleh ke Ustaz begini? Boleh. Macam mana? Lam seper lam, waw medu lam potong lam alhamdu. Mempertahankan kejawaan semua. Janji ada bunyi, jangan langsung tak berbunyi Quran di rumah, kan? Begitu, insya-Allah. Baik. Pertahankan 2 kalimah syahadah. Jangan buat kerja-kerja syirik. Baik, satu. Yang kedua, tujuan kita ke dunia, as-solah. Tanggungjawab kita. As-solah. Tengok Nabi waktu nak wafat pun as-solah, 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 an-nisa, ittaqun nisa, ummati. Nabi pun wafat mati. Sempat lagi tu. Maknanya jaga-jaga tuan-tuan. Solat ni penting. Boleh sembahyang. Jadi maknanya inilah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj mengambil solat, kita juga mi'raj bila bertemu, bila bermunajah, bila bermuhasabah, bila memperaksikan, bila kita menunaikan tanggungjawab solat, rukaan, sujud dan menyembah Allah. Ketika itu kita mi'raj pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipanggil izharul hajat. Izharul hajat iaitu kita mempersembahkan hajat kita. Ya Allah, ambo daripada subuh sampai ke zuhur tadi banyak buat maksiat, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah. Aku mempersembahkan dalam waktu zuhur ni. Antara zuhur kepada asar pula, makna kata kita persembahkan waktu asar dan kita bertemu dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita pergi ke Mekah dia kata, kita mengadu lagi, ya Allah, ambo daripada zuhur ke asar tadi, ambo terlepas pandai juga. Banyak juga silap ambo. Ampunkan aku, ya Allah. Tambah dalam bulan Rejab ni kita banyak-banyak berdoa tuan-tuan ya. Apa doa istimewa masuk bulan Rejab? Tolong jangan lupa doa ini sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajabin
wa sya'banin wa ballighna Ramadan. Apa maknanya? Maknanya pertama, Allah mabarik lana fi Rajab. Ini cantik. Kita kadang-kadang kalau Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar saja. Ini lain. Allah mabarik lana fi Rajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di dalam bulan Rajab. Wa sya'banin, di dalam bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah ke bulan Ramadan. Bulan yang di mana kita menyaksikan masjid, mushola dan surau penuh, tuan-tuan. Di situ kita akan melihat ribuan manusia, umat Islam, muslim, mukmin, muttaqin membanjiri majlis. Apa yang kita panggil ibadah khususnya. Kita ada tarawih, kita ada muri, kita ada tarawih, kita ada tadarus, kita ada tahajud, kita ada bacaan-bacaan macam-macam. Khususnya di dalam bulan Ramadan, kita tengok surau masjid mushola penuh. Bulan Ramadan, Masya Allah, Pak Bilal, Allahumma salli ala Muhammad. Makmum kata sallallahu wasallam alaih. Walaupun setengah tu kadang-kadang tak faham, dia pun sebut kira okey lah. Dan ni datang. Tengok rahmat bulan Ramadan, kita dengar di mana-mana corong-corong masjid. Tubi ayat Quran. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Ila akhir ayat. Hati jadi sejuk, tuan-tuan. Terpancar cahaya, Masya Allah. Barakah bulan Ramadan. Awalnya rahmat, pertengahnya pengampunan, akhirnya pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada istimewa. Solat apa? Solat tarawih. Allahu Akbar. Kita akan sampai minta wabalighna Ramadan, ya Allah, wabalighna Ramadan. Yang kita akan diampunkan dosa-dosa kita cukup banyak. Sebab itu yang penting as-solah. Dalam pada itu penting sekali solat yang ikhlas. Maka nak uji kita ikhlas tak ikhlas, maka Allah Ta'ala perintahkan pula as-saum, iaitu puasa. Bermula syahadatain. Kalau sekadar ucap tak cukup, maka Allah nak buktikan, maka kita buat pergerakan as-solah. Kalau setakat pergerakan dalam solat tak cukup, kata Allah, tak terbukti keikhlasan kamu, maka kusarankan kau untuk berpuasa. Tengok tahan tak tahan. Kalau tak boleh tak makan. Maka datang ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah kufardukan, telah kuperintahkan, telah kusuruh, telah kuwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Untuk apa kamu berpuasa? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Setiap kali perintah dalam Al-Quran diiringi dengan la'allakum tattaqun. Selalu begitu. Perhatikanlah. Semak-semak Quran di rumah. Jadi bermakna tujuannya untuk kita bertakwa, berpuasa. Maka puasa nak canai iman kita setakat mana? Kalau sudah ada keikhlasan, maka lahirlah kekuatan untuk berjihad. Khususnya pada kita ini, jihad pengorbanan jiwa, raga dan harta kita kepada Allah. Maka akhirnya timbullah az-zakat. Timbul zakat. Dari rukun Islam, very simple, tuan-tuan. Ada pertalian antara satu sama lain. Datanglah zakat. Dengan zakat ini kita baru dapat menilai rasa kasih sayang sesama yang kaya dan miskin. Yang miskin merasa daripada si kaya, yang si kaya berjaya untuk membuktikan bahawa kekayaannya itu adalah bukan miliknya seorang sahaja yang tidak kekal, maka diperbahagikan mengikut pertimbangan Islam, mengikut syarak, mengikut kacamata Islam. Maka timbullah ibu bapa rahimakumullah, dalam Islam tidak ada golongan yang terzalim atau dizalimi. Yang filem ratapan anak tiri itu bukan masalah orang Islam. Itu masalah individuality yang kerana nak berbuat harta akhirnya terzalim anak-anak tiri. Sebagaimana yang berlaku. Sebagaimana ini yang berlaku bagi kita kalau kita telah melihat bahawa tidak memandang kembali kepada Islam. Jadi ini jurang kasih sayang antara si miskin dan si kaya. Anak-anak yatim piatu. Ingat tuan-tuan, sengaja Allah Ta'ala jadikan orang miskin setiap kali ada di mana-mana sudut dalam negara kita.